Hari ni aku nak kongsi sikit dengan korang pasal iklan yang efektif. Jom. Aku ni dulu graphic designer. So, sekarang pun masih lagi graphic designer lah. Aku banyak buat design publication, advertising. Ya, dulu zaman dulu. Cumanya aku tengok daripada dulu sampai sekarang dia punya rules dia sama tau. Untuk buat graphic design ni, untuk buat iklan yang efektif, rules dia lebih kurang. Walaupun zaman dah berubah, walaupun medium dah berubah, tapi rules dia sama lagi. Apakah rules dia? Mari kita tengok. Jadi untuk segmen 5 minit hari ni aku nak share dengan korang beberapa rules dalam graphic design untuk menghasilkan periklanan yang efektif. Baik. Iklan ni especially outdoor, yang aku nak cerita ni ialah outdoor, billboard, banner, banting. Dan aku tengok ramai sangat orang, diorang buat iklan, diorang pasang banner, diorang pasang banting dekat tepi-tepi jalan semua. Pada aku dia tak efektif. Aku faham sebab korang bukan designer kan. Tapi kadang-kadang korang ni memandai kan, designer korang yang buat, korang yang ajar designer suruh buat idea ikut korang. Itulah akibatnya. Tapi sebenarnya kalau kita serahkan kepada designer buat, mungkin mereka boleh bagi cadangan yang lebih realistik, yang lebih efektif. Tapi biasalah kadang-kadang semua nak ikut idea kita. Kita customer, kita bayar. Jadi kena ikut cakap kita. Akibat dia itulah jadi tak efektif. So apakah dia simple? Apakah dia iklan yang efektif? Macam mana iklan billboard atau banner atau banting supaya dia jadi efektif? Okay, pertama sekali rules dia mesti simple. Jangan semua benda kau nak taruh. Aku pernah tengok design banner yang semua benda dia nak taruh. Semua benda dia nak. Kalau dia niaga restoran kan, dia nak letak gambar makanan dia dekat situlah, nombor telefon dia dekat situlah, alamat kedai dia dekat situlah. Segala mala dia nak masukkan. Jangan. Kenapa? Sebab bila engkau letak dekat tepi jalan, orang yang lalu tu dah lah dia bawa kereta tau. Dia bawa kereta, dia bawa motor. Dia lalu zaf. Seimbas lalu macam tu. Seimbas lalu tu dia nak register semua benda dekat dalam kau punya banner ataupun kau punya billboard atau kau punya poster ataupun banting. Pas 10 banting dia lalu kat tiang lampu pun dia masih tak dapat lagi baca semua sebab dia laju. Sap laju. Sepatutnya ialah benda yang kau nak bagi mesej ni simple saja, mudah dia. Sekali imbas dia dah dapat tangkap, dah baca seluruh mesej. Dengan satu banner ataupun banting dia dah dapat tangkap. Itu penting, nombor satu. Dalam design, teks kena besar. Teks besar supaya nampak jelas. Tak payahlah kau nak pakai teks Kerawang ke teks orang kahwinnya kan. Memanglah cantik, engkau rasa cantik, tapi dia tak efektif. Kita nak sampai mesej yang efektif. Ketiga, mesej kena mudah. Mesej mudah ni macam ni. Kalau kau nak cerita pasal makanan, kau just bagi satu benda yang kau nak register dalam kepala orang tu. Contohnya, kalau contohnya lah, makanan apa nak contohkan lah. Puding raja lah contohnya. Puding raja termanis di dunia contohnya lah kan. Jadi bila kau tulis termanis di dunia tu, besar, tulisan tebal, orang lalu termanis di dunia. Apa yang termanis di dunia? Masa dia berhenti kat traffic light, adalah semangat ataupun rasa nak tahu apa benda yang termanis di dunia. Baca detail sikit kat bawah, oh ada puding raja Pahang. Macam tu. Puding raja tu makanan tradisional Pahang. Mesej kena mudah. Sekali imbas je dah nampak, pak. Kemudian kontras, design kena kontras. Tulisan dengan background kena ada beza. Janganlah tulisan putih, tulisan background kau putih, tulisan kau kelabu-kelabu. Memanglah nampak minimalis, nampak macam stylo, tapi tak sampai mesej. Jadi pendek kontraskan background tu supaya jelas nampak beza tulisan dengan background. Contohnya background gelap, biru gelap, hitam, hijau gelap, tulisan putih. Macam ni efektif. Okey. Ini contoh mula-mula sekali bila kau tengok billboard ni, kau cakap, kenapa orang ni gigit billboard ni sampai koyak, sampai rabak kan? Dia sengaja designkan billboard tu kat belakang dia sampai rompong macam tu kan. Kena gigit. Kuat betul gigi Mamat ni.
Dan kau akan perasan mata kau tengok, ada ubat gigi. Build strong teeth formula. Simple je mesej dia. Dia tunjuk gambar ubat gigi pun orang dah boleh baca dah. Ubat gigi ni dia relate dengan gigi yang kuat. Simple kan? Kau boleh bagi kreatif idea macam ni, tapi aku cakap kau, orang graphic designer je yang belajar macam mana nak buat conceptual ni. Kalau korang bukan dilatih, bukan belajar, bukan kata tak boleh korang keluar idea macam ni. Boleh, tapi takut tak sampai. Jadi mintalah nasihat graphic designer korang atau designer korang. Contoh lagi satu. McDonald, brand dah besar. Tak payah cerita banyak. Orang dah tahu. Tak payah tunjuk semua. Sikit-sikit pun orang dah tahu ini billboard McDonald. Kenapa McDonald dia buat keluar iklan macam ni? Yang dia tak sebut pun McDonald. Kau tengok on your next exit, on your right, on your left, just miss us. Dia just nak register je dekat dalam kepala customer dia brand dia tu. Dia nak register je. Orang nampak kan, orang lalu orang nampak, McDonald. Ni iklan McDonald. Walaupun nampak merah kuning, tulisan curvy M tu kan, logo M dia tu kan. Walaupun mesej dia bagi tu tak related pun dengan McDonald, tapi orang dah register dalam kepala dia, ini McDonald. Itu beza brand besar. Kan, kau baru kan, aku baru nak buat bisnes, tiba-tiba kau nak buat kreatifnya ni. Orang tengok pun, apa benda punya iklan ni, orang tak dapat tangkap. Jangan kita ukur baju di pandang sendiri. Jangan kita kan, tiba-tiba ada duit kan, nak buat billboard tapi aku nak buat kreatif ni, mampus, tak dapat apa. Mesej tak sampai. Okay, jadi tolong, mesej paling penting sekali, register mesej dalam kepala customer kau. Itu saja point kau nak buat. Bila kau nak buat banner, kau nak buat banting, kau nak buat billboard, kau nak register mesej dalam kepala customer kau. Apakah mesej tu? Decide. Dan jangan serabut. Jangan nak hantar semacam-macam idea dekat dalam banner. Simple, precise, sampai. Alright? Jangan lupa follow dan subscribe. Follow iamregime.com. Subscribe di tube.iamregime.com. Dan juga follow lah.